Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, sebelum kita masuk menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan bagi data terkumpul. So, hari ini kita bincang homework yang saya beri iaitu latihan 7.1 muka surat 210. Okey, ni saya ambil secara awak lah siapa yang dah hantar. Okey. Jadi yang belum siap, okey, semak sama-sama ataupun yang sedang menyiapkan tu boleh semak sama-sama Okey, so kita rujuk pada muka surat 210. 210 nombor 1. Okey, saya tak bincangkan semua homework yang saya beri Saya ambil mana ni lah, pilih-pilih ajalah. Okey. Jadual kekerapan di sebelah menunjukkan markah bagi 100 orang murid dalam suatu peperiksaan. Bina satu OGIF untuk mewakili data tersebut. Kemudian dengan menggunakan OGIF yang dibina, tentukan kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Okey, nampak ni diberi soalan tetapi dia tidak sediakan jadual. Dia tidak sediakan jadual. Jadi awak kena bina jadual tambahan kolom tambahan. So untuk OGIF wajib ada sempadan atas dengan kekerapan longgokan. Tu wajib ada So siapa yang belum buat lepas ni tolong buatlah jadual, tambahkan sempadan atas dengan kekerapan longgokan. Sebab kat sini kita dah nampak dah dia suruh bina OGIF. Tu wajib. Okey, so yang pertama. Jadi bila awak dah dapatkan sempadan atas, daripada 11 hingga 20 tu sempadan atas dia 20.5. Okey, next 30.5, 40.5, 50.5, 60.5, 70.5, 80.5 sehingga 90.5. Okey, kemudian kekerapan longgokan, kita start daripada 2. Okey, 2 tambah 13, 15. 15 tambah 25, 40. Kemudian tambah 25 lagi dapat 65. Kemudian tambah 19 dapat 84. Tambah 10 dapat 94. Tambah 4 dapat 98. Tambah 2 dapat 100. Okey, kalau markah ni dapatlah satu markah bagi setiap jadual. P1, P1. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, B. Dengan menggunakan OGIF yang dibina, tentukan kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Okey, so dalam soalan ini dia tidak beri skala. Dia tidak beri skala. Okey, ada setengah soalan dia bagi, ada setengah soalan tak bagi. Okey, so kalau skala ni kita tahu kita tahu kalau graf OGIF, paksi X dia menggunakan apa ni? Menggunakan apa ni? Ni 10.5, 20.5 ni apa ni? Apa dia nak letak apa? Sempadan atas. Kita letak sempadan atas. Okey, kita letak sempadan atas. Okey, sempadan atas tu ialah markah lah. Markah Saya nak haluskan lagi. Sempadan atas tu ialah markah lebih baik awak dekat paksi X ni awak tulis markah kat sini markah. Nampak molek sikit lah grafnya Tapi kalau ikutkan tak tolak markah pun kalau tak tulis Okey, paksi Y kita tulis kekerapan longgokan. Okey. Jadi kalau tengok dengan dia punya kekerapan longgokan ni yang paling kecil 2, yang paling besar 100. Yang ni senang lah, dia tak ada point, tak ada apa kan. Jadi kita yang cantiknya ialah paksi Y ni kita buat 10 unit lah. 10, 20, 30. Ni cantik ni. Ni kawan awak ni buat. Cantik ni. 10, 20. Kalau nak buat 5, 10, 15, 20 boleh tak? Kalau paksi Y lah, kita guna sifir 5. Boleh tu memang boleh tapi tak cukup graf. Kalau 2 cm, cantiknya 2 cm. 2 cm dia punya. Mesti seragam. So dalam kes ni sifir 10. Okey, cantik semua seragam. Tandakan satu-satu dan dapat. Okey, kemudian kemudian kita plotkan graf. Okey, kita plotkan graf. Okey, tengok dekat sini sepadan atas 20.5. Kekerapan longgokannya 2. So kita buat 2. Kita plotkan kat sini 2. Okey.
Kemudian 15. Okay, kemudian 40. Lepas tu 65. Kemudian 84. Okay, so hati-hati masa plot 84, 85 tu nak dekat-dekat je. Nanti kan tertanda dekat 85 pula. Ni 94, 98, 100. Okay, bila kita plot graf ni, kita sambungkan ke semua titik, kita kena wujudkan satu lengkung yang licin. Untuk graf Ogif mesti lengkung yang licin. Okay, cuma di mana kalau kita sambung, graf Ogif ni tergantung. Sebab dia start tadi daripada 2. Jadi awak kena wujudkan satu lagi selang kelas dan cari dia punya sempadan atas dia. Jadi kita nampaklah kalau tadi 20.5, 30.5, so sebelum 20.5 mestilah 10.5 dan kita start kita tandakan kosong. Jadi kita sambunglah graf kita cantik-cantik. Buatlah graf lengkung. Okay, kalau awak buat graf ni tergantung, tolak satu markah. Yang ini kena ada. Ogif wajib mula dengan kosong. Mula kosong. Okey, setakat ni ada soalan tak untuk melukis graf Ogif? Ada soalan? Boleh faham semua? Boleh. Okey. Seterusnya kita buat pengiraan iaitu kuartil pertama ialah 1/4 darab 100. 100 ialah tadi jumlah kegerapan dia. 1/4 darab 100 dapat 25. So pergi 25 dan kita unjurkan ke graf. Okey. Pakai pembaris. Kemudian unjurkan ke bawah. So bacaan dia ialah kat sini. Kena pandai kira lah. Iaitu 35. Okey, mungkin ada perbezaan dengan awak. Dia kalau beza pun dia tak beza banyak. Tambah tolak 0.5 je. Tak beza banyak. Tambah tolak 0.5. So kalau medium pula ialah separuh, 1/2 daripada 100 iaitu 50. Okey, kita baca ke graf dan unjurkan ke bawah. Jangan terlebih pula pastikan betul-betul ngam kena kat graf dan unjurkan ke bawah. So bacaan ini 44.5. 3/4 pula darab 100 dapat 75. So kita bacakan ke graf. Dia akan dapat kat sini 55.55. Ni bacaan kawan awak lah. Ni 70 apa tadi? 75. Okay. Kalau soalan tanya jumlah antara kuartil baru tolakkan. Tolakkan kuartil ketiga, tolak kuartil pertama. Okey. Selesailah untuk penandaan jawapan kawan awak ni Okay, tanyalah siapa yang terpilih ni. Okay, next kita tengok. Okay, yang ini pun sama. Okay, yang ini pun 7.1C nombor 1. Okay, kita semak jawapan. Okay, semak jawapan. Jadualnya. Okay, Jadual kat sini, apa kat sini? Sempadan atas dengan kekerapan longgokan. Okey, kita tandakan. Okey, betul lah tu semua. Kekerapan longgokan 2, 15, 40, 65, 84, 94, 98, 100. Okey, betul. Okey, lepas tu kita tengok graf yang dia lukis. Okey, saya kecilkan. Yang dia lukis ni terbesarkan sikit. Oh, tak boleh. Dia dah. Okey, jadi 10.5. Nampak dia start daripada 10.5 Nasib baik betul. Jangan biarkan graf Ogif tergantung. Sama dengan poligon kegerapan. Jangan biarkan graf tu tergantung. Pastikan kena wujudkan satu selang kelas sebelum. Tapi kadang-kadang ada setengah soalan, dia dah start daripada kosong. Jadi tak ada masalah. Okey, ni pun plot dengan betul. Kalau kat sini, kawan awak menggunakan CV20 iaitu 2 cm 20 unit. Yang penting tak apa, yang penting seragam. Tak apa, tak sama tadi. Sebab soalan pun tak bagi skala. Okay, jadi kita kena plot dengan betul. Okey, cantiklah graf ni, licin, cantik, kemas, tanya. Okey, Pak CX pun berlabel, markah, Pak CY pun tulis kekerapan longgokan. Okey, betul. Kemudian untuk 1/4 tadi dia tunjukkan 25. Okey, betul.
Median, okey betul. Q3 pun betul. Lebih kurang lah. Okey, Tania. Sebelah kanan ni, yang sebelah kiri pun sama. Saya tak ambil jalan kerja tadi, saya ambil dia punya apa ni, graf je. Okey, cuma kat bawah ni kena tulis markah. Okey, label dengan betul. Okey, kemudian tandakan Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3. Okey. Dan baca. Okey, dia punya pemarkahan untuk Q3 jangan tulis dekat graf. Maksudnya jawapan awak dapat contohnya 55 kan? Jangan tulis jawapan Q3 tu dekat graf. Kena tulis dekat ruang jawapan yang diberi dekat kertas soalan. Okey, so Tania yang terpilih. Okey, next kita pergi soalan 7.2B. Nombor 2 kan? Saya suruh buat. Okey, nombor 2. Ni saya pilih satu ajalah sebab apa tadi sekali arung lah satu soalan ni. So 7.2B nombor 2. Okey, Tanya yang terpilih ni. Okey, so yang pertama diberi graf ogive dan dia minta kita bina satu plot kotak berdasarkan ogive tersebut. Okey, so ogive tadi dia start 149.5. So 149.5 ni adalah titik nilai minimum dia. Kemudian yang ini hujung sekali ialah 449.5 ni ialah nilai maksimum dia. So kat sini nilai minimum. Yang ini adalah nilai maksimum. Okey, nilai maksimum. Okey, kemudian apa yang perlu buat ialah kena cari median dulu. First kena cari median. Iaitu 1/2 darab 60. 60 tadi sebab kekerapan dia yang paling tinggi tu jumlah kekerapan dia 60. So 1/2 darab 60 sama dengan 319.5. 319.5, so dekat mana plot tu? Dekat sini. Ni. Dekat ni Kat sini. Ni median. Ni median. Okay, ni median. Lagi? Okay, next. Ni median ke? Saya tak nampak ni. Ni ke? Ni. Median cuba baca. Siapa yang dah buat median awak dapat berapa? 7.2B. Nombor 2A. Pergi dekat 30 kan? Okey, pergi kat 30. Kalau ikutkan kat sini, 30 kat sini. Okay, betul lah ni media dia. Okey. Jadi kat mana dia punya plot kotak? Sepatutnya mediannya dekat mana sepatutnya dekat sini, betul tak? Kalau plot kotak dia. Betul tak kelas? Betul. Dia terletak tengah-tengah ni kan 299 dengan 349. Kawan awak buat dekat 299. Okey, pengiraan ni betul lah. Cuma bila buat plot kotak, mediannya tersilap tanda. Sepatutnya kat sini. Okey, kemudian dah dapat median, nak kira Q1. Q1 269.5. Okey, betul. 269.5 iaitu dekat sini. Ni. Jadi plot kotaknya kat sini Next, Q3 359.5 dekat sini. Okay, jadi kita lukis balik betul-betul graf kotak ni. Okey. Ni tadi Q1
Q3, Q1, yang ni nilai minimum, yang ni nilai maksimum. Garis. Okey, jadi graf ini taburan data dia taburan data apa? Kita nampak yang kotak ni. Kotak ni besar ke kiri ke kanan? Kotak yang Kiri. kiri. Jadi taburan ini adalah pencong ke kiri. Pencong ke kiri. Okay, jadi kalau nak buat plot kotak, buat macam kawan awak buat ni, iaitu buat di bawah graf. Senang. Di bawah graf OGIF. Jadi kita boleh tahu kat mana kita ada salah tanda ke. Baguslah ni, tahniah lah yang buat ni. Cuma betulkan sedikit dekat median ya. Okay, ada soalan? Boleh faham soalan ni? Boleh. Okay, Alhamdulillah. Okay, next kita masuk apa yang kita nak belajar hari ni, iaitu kita lihat contoh 12. Okay, sebelum contoh 12. Semalam saya lupa nak tunjukkan bagaimana kita nak semak mean yang kita dapat, nak semak variance yang kita dapat tu betul ke tak. Okay, caranya, okay, saya nak semua orang buat, saya tak nak buat saya nak awak semua buat. Okay, keluarkan kalkulator. Okay, awak masukkan, pergi dekat macam semalam, kita masukkan titik tengah dan kita masukkan kekerapan. Okay, yang ini kita contoh 10. Buka muka surat 212. Pergi muka surat 212, kita berbalik semula contoh 10. Yang ini cara nak menyemak jawapan kita, betul ke tidak? Okay, pergi mod sehingga jumpa SD. Ni SD. Okay, SD tekan 1. Okay, kemudian masukkan titik tengah iaitu 154.5. Kemudian tekan shift, tekan koma. Lepas tu masukkan kerapan dia 8. Kemudian tekan M tambah. Okay, dapat tak? Okay. Tugas awak ialah kena masukkan balik. Saya tak buat ni, saya nak awak buat sendiri. Okey, masukkan titik tengah. Lepas bila awak dah masuk, awak tandakan dekat jadual tu supaya tak keliru. Sebab saya pernah juga masuk-masuk, saya tengok kenapa jawapan lain. Rupanya ada tertinggal titik tengah. Sebab kalkulator ni dia tidak boleh semak titik tengah kita tu key in yang mana. Jadi kita, lepas kita dah key in, kita tandakan. Okey, ni dah. Okay, next. Jangan buat apa-apa, pergi balik, masuk je 164.5. Tekan shift, tekan koma, kemudian masukkan kekerapan 12, kemudian tekan M tambah. Okey, buat satu-satu. Seterusnya. 174.5, 15, 184.5, 24, 194.5, 20, 204.5, 16. Okey, nanti kita akan dapat N dia 95. Okey. Dapat tak? Okay, dapat tak? Nanti N dia 95. Dapat. Ada tak yang tak dapat? Oh, tak ada. Okey, lepas tu bila awak nak semak, awak tekan kalau macam semalam, kalau kita nak cari fx kuasa 2, kita tekan AC shift 1, betul tak? AC shift 1, tekan 1, dapatlah fx kuasa 2. Okey, yang ini untuk semak jawapan, tekan, jangan buat apa-apa tadi, kalkulator tu jangan on balik, tak payah. Tekan AC tu yang dekat butang merah tu, tekan shift, tekan 2. Tekan shift, tekan 2. Nanti kat paparan kalkulator awak dia akan keluar macam ni. X bar, X sigma N dengan X sigma N tolak 1. Okey, keluar tak dekat skrin kalkulator awak tu? X bar, X sigma N dengan X sigma N tolak 1. Sekejap ada orang call sekejap.
Minta maaf lah ambil masa awak sekejap. Okey, dapat tak yang ni? Ni keluar tak ni? X bar, X sigma N tolak 1 ni. Keluar tak tadi kalkulator? So dia punya yang nombor 2 tu N dia tak ada. Sama ke cikgu? Nombor 2 N tak ada. Oh, tak ada N Dia keluar Ah, sigma je. sigma Oh. X. Okey, tak apa. Kita cuba dulu. Kita tengok. Okey, awak biarkan dulu. Awak tekan 1. Tekan 1. Nanti 1 tu untuk min. Nanti awak akan dapat min. Sama tak dengan buku teks? 183.34. Sama? Sama okey. Dia kalkulator yang satu lagi tu, dia akan keluar ni, X bar N ni, X sigma N ni. Kalau kalkulator yang hitam tu tak ada, tak keluar, dia keluar X bar je. Okey, kemudian tekan 2. Tekan 2, keluar tak sisihan piawai? Sisihan piawai 15.13. Tak keluar Ada? Ada. Okay, itu sisihan piawai. Tapi kalau nak dapatkan variance, jadi kuasakan 2. 15.13 tadi, kuasakan 2. Dapatlah variance. Dapat tak? Yang lain dapat? Dapat. Dapat Okay, Alhamdulillah. Okay, itu inilah kita bincang secara nak semak jawapan Okay, seterusnya boleh saya teruskan? Kita pergi contoh 12, muka surat 215. So kalau kita dapat sekarang habis hari ni, jadi esok tak perlu lagi lah kelas tambahan Okay, muka surat 215 ni pun saya tak bincangkan sangat, saya cuma terangkan aja. Sebab kita dah belajar cara nak dapatkan variance, sisihan piawai menggunakan kalkulator. Okey, ini kaedah biasa lah. Cuma perbezaan untuk contoh 12 ni, dia ada 2 set data. 2 set data. Kalau sebelum ni macam contoh 10, hanya 1 set data sahaja. Tapi dalam contoh 12, dia beri 2 set data. Jadi kena buat satu per satu. Buat jadual untuk hybrid A, kemudian buat jadual untuk hybrid B. Okay. Jadual ni kalau tidak disediakan, awak buat sampai titik tengah sahaja. Buat sampai titik tengah sahaja. Okay. Boleh faham? Jadi yang ini fx, x kuasa 2, yang ni tak perlu cari. Sebab kita dah belajar cara nak dapatkan ni menggunakan kalkulator. Okay, jelas tak? Boleh faham? Boleh. Boleh so awak kena buat satu-satu. Untuk jadual yang pertama, data yang pertama ni iaitu hybrid A, cari min, kemudian cari variance dan sisihan piawai menggunakan kalkulator. Kemudian pergi ke hybrid B pula. Data yang kedua pun sama. Menggunakan kalkulator untuk dapatkan variance dan sisihan piawai. Okey, apa yang baru kita berbalik pada soalan. Berdasarkan min dan sisihan piawai, tentukan hybrid bunga raya yang menghasilkan kelopak bunga yang lebih mekar dan konsisten. Berikan justifikasi anda. Okey, saya ramalkan soalan macam ni akan keluar. Soalan 2 set data ni akan keluar. Sebab standard SSM sekarang dia tidak lebih kepada pengiraan aja, dia suruh kita berfikir. So untuk 2 set data ni, macam mana kita nak tahu tu masa kelopak yang lagi bagus? Mana satu yang terpilih? So kita kena tengok sisihan piawai. Untuk hybrid A, sisihan piawai ialah 0.64. 0.64. Kalau hybrid B, sisihan piawai dia berapa tadi?
Hybrid B 0.7. Okey, yang ni. Ni dia. Ini hybrid B, sisihan piawai. Okey, kemudian kita tengok min. Min pula ialah 14.1. 14.1. Okey, kita tengok. Hybrid A menghasilkan kelopak bunga lebih mekar kerana min-nya lebih besar daripada hybrid B. Okey, so min untuk hybrid A 14.35. Min untuk hybrid B 14.1. Okey, so min-nya lebih besar. Hybrid A 14.35, hybrid B 14.1. Dan sisihan piawainya lebih kecil, 0.64, hybrid A 0.7 untuk hybrid B. Menunjukkan diameter kelopak bunga yang lebih konsisten. So, tipsnya untuk mencari yang lebih baik ialah carilah sisihan piawai yang lebih kecil. Carilah sisihan piawai yang lebih kecil. So jawapannya ialah hybrid A. Kalau terangkan kenapa, macam ni lah cara menerangkan. Ni cara terang. Okey, ada soalan untuk contoh 12? Ada soalan? Saya tak terangkanlah soalan ni tapi saya nak awak nampak bentuk soalan ni. Okey, boleh faham tak contoh 12 ni macam mana? Faham. Faham? Okey, kalau macam tu, okey awak nampak perbezaannya. Soalan contoh 10, satu set data. Contoh 12, dua set data. Next, kita pergi contoh 13. Okey, apa beza contoh 13 ni ialah dia tidak bagi sempadan atas. Dia tidak bagi sempadan atas. Dia cuma bagi, dia dalam gambar graf ni, daripada graf ini awak kena transfer menjadi jadual, membina jadual. So ini kebat ni, ini kebat kita. Iaitu daripada jadual, daripada graf, kita transfer jadikan dia jadual. Okay. Kalau sebelum ni diberi jadual, awak transfer menjadi graf. Daripada jadual data yang diberi dalam jadual, awak transferkan kepada bentuk graf. Tapi dalam kes ini diberi bentuk graf, dia suruh kita transferkan dia dalam bentuk jadual. Okey, dan dia dah beri dah selang kelas ni. Okey, ni dia. Ni selang kelas dia. Okey, jadi apa yang kita kena buat ialah kita buat jadual. Okay. Buat jadual. Okey. Yang inilah, yang ni tak ada. Kita kena cari. Bilangan pelanggan tu maksudnya apa? Bilangan pelanggan maksud dia apa? Dalam kes ini. Dalam graf ni maksud dia apa? Bilangan pelanggan kat sini ialah kekerapan. Betul tak? Kekerapan. Okey, kita tengok kita boleh baca daripada graf ialah kekerapan longgokan. Daripada graf kita baca kekerapan longgokan. Tapi dalam jadual kita kena cari kekerapan dia. So kita tengok start kat sini. Kalau 0.45 kosong. So 0.45 ni yang sebelum dia. Iaitu 0.1 hingga 0.4. Jadi sempadan atas awak kena buat jadual kat sini. So sempadan atas untuk yang atas ni ialah 0.45. Yang ini 0.95. Yang bawah ni 1.45, 1.95, 2.45, 2.95. Okey, ini sempadan atas yang awak kena wujudkan. Okey, sampai sini dulu. Faham tak membina sempadan atas ni? Betul. Okey, faham tak nak bina sempadan atas ni? Faham. Faham? Gambar belakang dia kan? Okey, so kita baca balik 0.45 dia punya kekerapan longgokan, kekerapan longgokan dia kosong. Okey, kemaskan sikit jadual ni.
Okey, 0.5 pula kekerapan longgokan dia. Awak kena baca betul-betul graf tu. Okey, kita bacakan dekat faksi Y. Okey, so kita dapat 6. 6 Okey, 1.45. Kita baca kat sini. Dapat berapa? 20. 20. Lepas tu, betul tak 20? Ke 22? 22. Okey, 22. Dekat buku tab pun dah tunjuk sebab tak apa-apa jelas sini. 22. Okey, so ni 22. Baik, saya tanda dekat sini je lah. Saya tanda dekat graf lah. So ni 22. Yang ni tadi 6, yang ni tadi 22. Okey, kemudian dekat 1.95. Okey, kalau kita baca ke graf, dia dapat 54. 54. Kat sini. 54. Okey, tak keluar pula ininya. Okey, 54. Kena faham yang kita baca ni bukan kekerapan tetapi kekerapan longgokan. Okey, next 70 ni. Sini, bila kita baca sini, kita dapat 70. Kemudian 29.5, kita dapat 80 kekerapan tadi. So jumlah kekerapan dia ialah 80. Jadi tugas awak ialah mencari kekerapan longgokan. So kita start daripada 6. 22 tolak 6. Kenapa tolak? Kenapa mesti tolak? Sebab tadi kalau kekerapan longgokan kena tambahkan. So kita nak dapat kekerapan semula, kita kena tolak. 22 tolak 6 dapat 16. 54 tolak 22, 32. Okey, kemudian 70 tolak 54, 16. Tolak. Okey, kemudian 80 tolak 70. Dapat 10. Jadi inilah dia kekerapan yang daripada graf tadi. Okey, sampai sini. Faham tak? Sampai sini faham tak? Faham Okey, next kita pergi seterusnya. Okey, kita pun dah buat jadual kekerapan. Okey, yang ni tengok pada soalan. Kalau dia beri jadual sampai ni awak kena siapkan lah. Ni semua tahu kan nak dapat kan? Titik tengah awak kena cari, tambahkan, bagi 2. Fx awak darabkan F dengan darab titik tengah. X kuasa 2 tadi ialah titik tengah kuasakan 2. Fx kuasa 2 ialah F darab titik tengah. Okey, tambah-tambahkan, kiralah semua. Okey, kemudian kalau diberi jadual, kalau dia suruh kira, kira saja, jadi buat sampai titik tengah pun dah cukup. Buat sampai titik tengah dan seterusnya ialah kita gunakan kalkulator untuk mencari jawapan, untuk mencari variance. Okey, kemudian kita nak cari apa? Mula-mula cari mean, kemudian cari sisihan piawai. Sebelum nak cari sisihan piawai, kena cari variance dulu. Lepas tu barulah cari sisihan piawai. Yang ini boleh guna kalkulator. Okey. Okey, sampai sini. Ada soalan tak? Boleh faham tak? Nampak tak bentuk soalan dalam bab ni? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Yang lain semua faham? Okey. Okey. Kalau satu lagi soalan kebat, dia boleh juga tanya daripada kertas, daripada graf OGIF. Ni saya nampak lah daripada OGIF ini nanti dia suruh awak lukis, ini kebat lah, lukis histogram ataupun lukis poligon kekerapan. Jadual dia tak bagi, dia cuma bagi selang kelas dia. Dia bagi graf, lepas tu dia suruh awak lukis histogram ataupun poligon kekerapan. Ni salah satu soalan kebat lah. Lepas ni nanti cari soalan yang macam ni pula. Untuk awak lebih mahir dengan soalan kebat. Okey, itu saja untuk hari ini. Ada soalan? Ada apa-apa nak tanya?
Tak ada cikgu. Tak ada. Tak ada.